Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada para pelajar sekalian. Okay, hari ini kita akan membincangkan ulang kaji yang pertama iaitu kertas model 3 di dalam modul matematik. Okay, hari ini kita akan bincangkan soalan objektif itu bahagian A. Okay, sila rujuk muka surat 131. Okay, kita mulakan dengan soalan yang pertama. Okay, antara yang berikut yang manakah tertib menaik bagi nombor-nombor ini? Okay, soalan ini pelajar perlu menyusun nombor dari nombor nilai terkecil hinggalah nilai nombor terbesar. Jadi susun daripada nombor positif ke hingga nombor negatif ke nombor positif. Okay, jadi jawapannya adalah D. Okey, nyatakan faktor perdana bagi 36. Okey, faktor perdana bagi 36. Okey, bermakna pelajar perlu tahu nombor perdana. Okey, apa maksud nombor perdana? Nombor perdana adalah nombor yang boleh dibahagi dengan satu dan dirinya sendiri. Okey, jika ada nombor lain yang boleh dibahagi, dia bukan nombor perdana. Okey, jadi 36 ni kalau kita tengok dalam senarai, sebenarnya dia boleh dibahagi dengan boleh dibahagikan dengan untuk dapat faktor perdana dia mesti dengan nombor perdana. Okey, nombor perdana dalam senarai kalau nilai paling kecil mula dengan nombor 2. Okey, 3, 5, 7. Okey, dalam senarai ni ada nombor 2 dan 3. Okey, bermakna 36 ni boleh tak dibahagi dengan 2? Boleh kan? Dan 36 ni boleh dibahagi dengan 3. Jadi jawapan dia adalah C. Okey, nombor 3. Okey, sebuah syarikat menggunakan 7.4/10^5 helai kertas dalam sebulan. Okey, Jabatan Perakaunan menggunakan 8.9/10^3 helai kertas pada bulan itu. Berapa keping kertaskah yang digunakan oleh jabatan lain pada bulan itu? Okey, soalan ini adalah pelajar perlu kenal pasti apakah operasi yang perlu digunakan untuk menyelesaikan soalan ini. Dia berkaitan dengan bentuk piawai. Okey, jadi soalan ni adalah operasinya adalah berkaitan dengan operasi tolak. Okey, tolak antara nilai ni. Okey, guna kalkulator. Okey, bila guna kalkulator, kamu tekanlah. Okey, masukkan nilai. Tekan kalkulator, tekan 7.4 darab 10 kuasa. Okey, kuasa 5 tu, okey, tekan kalkulator, cari tanda V ni. Bentuk V ni. Okey, tulis nombor 5. Okey, tolak 8.9 darab 10 kuasa 3. Okey, bila tekan nilai sama dengan tu, okey, dia akan dapat nombor bulat. Okey, jadi untuk dapat jawapan okey, untuk dapat jawapan yang betul, okey, cara dia, okey, kita buat secara manual kalau kamu tekan kalkulator, dia akan bagi jawapan tu dalam 10 kuasa 3. Pilihan jawapan tak ada. Okey, sebab ingat kalau bentuk piawai, kita kena jadikan nombor tu kepada 1 darab 10 kuasa n ni. Nilai ni. Nilai A kan, syarat dia A. A darab 10 kuasa A. A ni dia mesti nombor dia antara berapa? 1 hingga berapa? 9. 1 hingga 9. Nombor ni. 1 hingga berapa 9. Tengok syarat balik. Cikgu lupa. 1. Okey, dia punya tata tanda dia macam ni. Nilai A tu syarat dia A ni mesti lebih besar atau sama dengan 1 tapi kurang daripada 10. Cikgu ingat macam ni lah. Maksudnya nilai ni julat dia maksudnya 1 hingga 9 lah segi nombor bulat dia tu. Okey, jadi maknanya nak dapatkan syarat dia untuk ni, nilai untuk ikut syarat ni, maknanya kena gerakkan dia. Okey, daripada hujung sifar ni arah dia ke kiri. So 1, 2, 3, 4, 5. So 7.311. Kita abaikan dua sifar ni. Darab 10 kuasa 5. Daripada jawapan dia bukan bunda, dia jadikan dia kepada dua angka bererti.
Ya, bundarkan kepada dua angka bererti. Jadi kita ambil 7.3 darab 10 kuasa 5. Kita nombor 4. Cari punca kuasa 3 bagi segi 1331. Kita tekan kalkulator juga. Okey, boleh dapat jawapan terus. Jawapannya adalah 11. C. Okey. B tu cari nilai X. Okey, ini adalah persamaan linear. Dalam 2 boleh ubah. Dia beri ada boleh ubah X dan Y. Jadi pelajar perlu selesaikan guna persamaan serentak. Okey, berdasarkan soalan. Okey, berdasarkan soalan, paling mudah selesaikan secara penghapusan. Okey, 5X tolak 2Y sama dengan 20. 3X tambah 2Y sama dengan 28. Okey, kita nak dapat X, hapuskan Y. Syarat dia, okey, mesti perkali dia tu ataupun nombor di depan Y ni. Apa nombor depan Y ni kena sama. Okay, dah sama 2 dan tanda satu positif dengan negatif pun dah ada. Jadi terus boleh hapuskan. Yang tinggal X ni, okey, tanda X yang bagi X ni adalah bila tak ada tanda apa-apa bermaksud dia tambah. So 5 campur 3 8X. 20 campur 28 pun kita tambahkan. So X bahagikan dapat 48 bagi 8 adalah 6. So jawapan dia A. Okey, nombor 6, Ken mempunyai 420. Dia membelanjakan kesemua wangnya untuk membeli X buah buku yang berharga 35. Okey, dan Y buah kalkulator berharga RM70 sebuah. Persamaan menghubungkan X dan Y. Okey, kita keluarkan maklumat dulu. Okey, sekarang ni diberi X ialah mewakili apa? Jumlah buku. Okey, Y mewakili jumlah kalkulator berharga RM70. Okey, RM35 untuk harga buah buku sebuah. Harga RM70 untuk harga sebuah kalkulator. Okey, bila nak bentuk persamaan bermakna berapa jumlah buku ni mesti darab dengan harga sebuah buku kan. Okey, jadi 35 darab X jadi 35X. Okey, tambah dengan harga sebuah kalkulator darab dengan berapa bilangan kalkulator? 70. Y sama dengan 420. Okey, daripada jawapan, kita kena permudahkan. Maknanya bahagi semua dengan 35. So dapat X tambah 2Y sama dengan 12. Okey, jawapannya B. Okey, 7. Dapatkan ketaksamaan yang mewakili bahagian sepunya bagi kedua-dua belah persamaan itu. Okey, caranya, kita tengok ada dua anak panah dekat sini. Satu anak panah menghala ke arah ke kanan. Ke kanan ni maknanya nombor positif, nilainya lebih besar. Dan satu lagi ke kiri. Ke kiri garis nombor anak panah nilainya kecil. Jadi yang pertama tu ke kanan. Okey, dia ada perbezaan dia dalam ketaksamaan ni, kena faham. Ni ada tanda bulat yang hitam dan tanda bulat cukup panggil dot lah dot tanpa hitam dengan hitam. Okey, kalau yang tanpa yang putih tu, tanpa hitam tu, sama ada kita akan gunakan tanda mana ni? Untuk dot ni. Kalau ada dot ni hitam ni, pilihan dia sama ada macam ni. Yang ada tanda garis ni. So sekarang ni untuk yang tanda dot tu tanpa hitam tu, dia ke kanan kan. Jadi maksudnya nilainya lebih besar. Dia ke arah ke kanan positif. Nombor positif. Jadi maknanya X lebih besar. Tengok bulatan tu, tanda dot tu dia pada negatif 2 kan. So lebih besar daripada negatif 2. Okey, untuk yang satu lagi, arah tu ke kiri, dot dia hitam kan. Okey, dot hitam tapi dia ke kiri. Ke kiri nilai lebih kecil. So sekarang ni kita ambil yang mana? Ni. Ni tanda ni lebih kecil atau sama dengan. So maksudnya yang ini adalah X lebih kecil atau sama dengan 1.
Okey, kemudian gabungkan. Okey, gabungkan untuk dapatkan jawapan dia ni, kita gabungkan X di tengah-tengah. Okey, negatif 2 sebelah kiri, 1 sebelah kanan. Okey, tengok pada tanda ni. Tanda muncung kan? Muncung tu dia menghadap negatif 2. Satu lagi muncung menghadap X. Pindahkan. So, ini jawapan dia. Jawapan dia B. Okey, nombor 8. Antara berikut yang manakah ialah persamaan linear dalam satu boleh ubah? Okey, dia nak satu boleh ubah je. Maksudnya isi ada satu je. Yang ada satu dekat pilihan jawapan ni adalah ada X saja. Satu je. So, jawapan dia adalah C. Yang lain semua tu adalah yang ni dia boleh ubah. PQ dia boleh ubah. M tu sebab dia kuasa. Kuasa tak termasuk dalam persamaan linear. Bukan persamaan linear. Linear adalah dia tanpa kuasa. Dia kuasa satu. So, D pun ada dua pemboleh ubah. So, jawapan dia adalah C. Okey, soalan nombor 9. Okey, antara pernyataan berikut yang manakah benar? Okey, ini adalah tentang sudut dalam pada garis selari yang berkaitan dengan garis selari. Okey, bila garis selari, sudut dalam berkaitan dengan garis selari, kita kena ingat ada 3 sudut, okey, yang berkaitan utamalah. Sudut sepadan, sudut penteraman, sudut selang-seli. Okey, kita nak kenal pasti kan? Okey, kita tengok ya. Okey, sekarang ni ada P, ada Q, ada R. Okey, kita boleh dapat P. P ni adalah sudut pendalaman yang ada kaitan dengan 100. Kita boleh kenal dia daripada bentuk U. Hasil tambah sudut pendalaman dua sudut ni 180. Jadi P adalah, okey, nak cari nilai P sama dengan 180 tolak 100. So P adalah 80 darjah. Okey, Q pula. Okey, sebab Q ni berada pada satu garis lurus. Okey, ada nilai 40, 80. Jadi kita boleh cari nilai Q. 180 tolak 80 tolak 40. So, jawapan dia 40. Betul ke? 60. Sorry, 60. Jawapan dia 60. Okey, 60. Okey, Q ni, Q dan R ni, okey, dia adalah garis selang-seli. Bentuk Z. 60, jadi sini pun 60. Okey, sekarang ni tengok pernyataan ya. Kita semak. P tambah Q tambah R. Betul ke 180? Dia bukan. Berapa jawapan dia? Jawapan dia 200. Okey, A salah. P tambah Q 80 ke? P tambah Q. 80 campur 60, 140. So, jawapan dia bukan B juga. B bukan. Case R. R 60. Ya, R 60. So, jawapan dia C. Okey, nombor 10. Okey, diberi PQRSTU ialah poligon, TUV ialah garis lurus, cari nilai X tambah Y. Okey, nilai X, okey, dia berada pada satu garis lurus bersebelahan, sudut bersebelahan, hasil tambah 180. So, jadi boleh kira X 180 tolak 125. So, dapat jawapan dia 55. Okey, nilai Y. Okey, untuk cari nilai Y, dia berkaitan dengan sudut pendalaman poligon. Okey, berapa poligon? Berapa sisi? Apakah poligon ini nama dia? Okey, kira sisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sisi. Okey, 6 sisi berapa jumlah pendalaman dia? Kalau tak boleh ingat, kita kena kira lah. Kalau boleh ingat, boleh terus dapat 720. Macam nak kira? Formula dia adalah untuk kira sudut pendalaman, N tolak 2 darab 180. N tu bilangan sisi ya. Sisi ada 6. So, 6 tolak 4. 6 tolak 4. 6 tolak 2. 6 tolak 2 darab 180. So, 4 darab 180 nilainya 720. So, 720 ni tolaklah dengan nilai sudut yang anda ada ni. Ada 90. Okey. So, 720 ni untuk cari nilai Y tolak 125 tolak 90 tolak 90
tolak 150 tolak 120. So nanti akan dapat nilai Y lah. Nilai Y tu nanti, okey, kamu akan dapat berapa? Berkira. Y dapat 145. Okey, Y 145. Bila X tambah Y 145 campur 55, jawapannya 200. So dapat jawapan nilainya adalah C. Okey, nombor 11. Okey. Soalan berkaitan dengan persamaan algebra. So kita kat sini kita pemudahkan dengan cara kita faktorkan. Okey. 4M kuasa 2 campur MN. Kita boleh mudahkan, kita keluarkanlah M, kita faktorkan 4M tambah N darab N kuasa 2 per M kuasa 2 N tambah 4M. Okey, ini saja per satu. Okey, kalau konsep dia, kita boleh potonglah, pemudahkan. Ni dengan ni sama. Persamaan 4M tambah N dan N tambah 4M ni sama. Jadi dia mati. Dia boleh hapuskan. M dan M kuasa 2 pun boleh kita pemudahkan. Sebab sini M dah tak ada dah. M bahagi M kuasa 2. Yang ni tinggal M saja. Okey. Maksud macam ni lah cikgu keluarkan. Kalau kata M bahagi M darab M. M kuasa 2 ni M darab M. Jadi M ni kita pemudahkan, matilah dia. Tinggal M saja kan. Jadi yang tinggal N kuasa 2 per M. So jawapan dia B. Okey, 12. Darima dilukis pada grid segi empat sama. Okey, antara poligon A, B, C dan D, yang manakah ialah lukisan berskala bagi P? Okey, kalau untuk tentukan lukisan berskala, okey, kita kena dapatkan dalam bentuk satu nisbah N tu. Satu nisbah N ni, satu nisbah N ni adalah berdasarkan cara tips cikgu bagi ni, kamu ingat D nisbah O. D refer to drawing, O to object. So dekat sini P ni mewakili apa? Dia mewakili objek. A, B, C, D ni drawing. Okay, jadi kita kena semak satu persatu lah. Okay, untuk A kan. Okay, sebelum tu cikgu nak cakap lah. Okay, kalau kita tengok balik. Okay, kalau biasanya dia bentuk apa? Kita tukar kepada bentuk nisbah ni. Dia sama ada N tu dalam bentuk pecahan ataupun nombor bulat. Contoh macam ni. 1 nisbah 2, 1 nisbah 1 per 4 macam ni. Biasanya kalau bentuk pecahan N ni biasanya dia dalam bentuk 1 per lah. 1 per 4, 1 per 2 macam tu. 1 per 3. Tapi kena ingat juga kan. Kalau berdasarkan tafsiran ni, dia punya N ni, yang bila kita dah kira ni N ni, kita kena tafsirkan dia, analisis sama ada nilai N tu adakah dia sama dengan 1, nilai N ni dikurang daripada 1 ataupun nilai N ni lebih besar daripada 1. Sebab kita nak tahu kalau katalah 1 nisbah 2 kan. So jadi 2 ni adalah bila N tu lebih besar daripada 1. Bila dia besar daripada 1, bermaksud saiz lukisan tu lebih kecil daripada objek. Tapi kalau dia bentuk pecahan kan, N ni dalam bentuk pecahan dikurang daripada 1. Jadi lukisan ni refer to drawing. Saiz lukisan tu dia lebih besar. Lebih besar. So sekarang ni kita kena semak. Okey, dan bila semak tu, kita kena pastikan setiap sisi pun dia mesti seragam juga, dia punya skala pembesaran ataupun dia punya pengecilan tu. Okey. Okey, kita tengok katalah yang A kan, kita ambil A. A ni kita pilihlah satu sisi yang sepadan. Okey, katalah kita ambil ni. Ni sama dengan ni kan. Okey, sini 2, ni 3. So D nisbah O maknanya D dulu. Okey, 3 nisbah 2. 3 nisbah 2 kita nak jadikan kepada 1 nisbah N. Jadi kita kena bagi dengan 3. 3 bagi 3 1, 2 per 3. Okey, 2 per 3 ni dia tak menepati sebab kebiasaannya dalam bentuk 1 per 1 per 4. 1 per bentuk 1 per lah. Ini 2 kan. Jadi dia tak sesuai. Okey, dia tak menepati. So kita abaikanlah. Dia bukan jawapan dia. Okay, kita tengok yang B pula.
Okey, B. Okey, drawing. Okey, B pula. B. Sebenarnya betul tak cikgu refer ni? Takut silap pula. Nanti kejap. Dia question salah ni. Bukan dekat sini. Dia refer kat sini. Okey. 4 nisbah 2. 4 bahagi 4, 2 per 4, 1 nisbah 1 per 2. Okey, maksudnya dia membesar tu 2 kali ganda tau. 1 nisbah 2, 1 per 2 ni, N ni kurang daripada 1, jadi dia membesar tu 2 kali ganda. Tengok pada kat sini, 2 kali ganda. Okey, jadi kalau sini 2, ni 4, okey, dia dah betul 2 kali ganda. Cuba tengok yang lain. Kalau sini 3, dia mesti 6. 1, 2, 3, 4, 5. Dia 5. Dia tak seragam kan, patutnya dapat 6. Kalau sini 2, mesti 4. Dia 3. Jadi tak betul. Jadi B bukan pilihan jawapan. So, kita teruskan lagi lah. Okey, C. Kita nak ambil ni kan. Okey, kat sini. Okey, untuk C 1, 2, 3, 4, 5. Okey, 5 nisbah 2. 5 nisbah 2. 5 bagi 5, 1, 2 per 5. Ini pun tak menepati juga. Selalunya dia dah bentuk 1 per. Okey, kita abaikan yang C. Okey, dia bukan pilihan yang betul. Okey, D ni. Okey, D 1, 2, 3, 4. Okey, untuk D 4 nisbah 2. Okey, kita kecilkan 4 bagi 4, 1, 2 bagi 4, 1 per 2. 4 nisbah 1 per 2. Maksudnya besar 2 kali ganda. Semua sisi besar 2 kali ganda. 2 jadi 4. Sisi ni 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 1, 3, 4. Betul. Okey, 2. Okey, ni betul. So, D lah yang betul. Okey, soalan nombor 13. Sebuah kotak mengandungi 6 biji bola merah dan 2 biji bola hijau. Sebiji bola dipilih secara rawat dari kotak itu. Cari kebarangkalian memilih biji bola hijau. Okey, ini kita kena bayangkan. Maksudnya kalau nak dapatkan bola hijau tu ada 2. Jadi, kebarangkalian kita bila kita ambil untuk dapat bola hijau tu berapa kali? 2 percubaan je. 2 kali je kita dapat ambil. Sebab ada 2 biji aja bola hijau tu, betul tak? Jadi nilai maksudnya 2 daripada berapa? Jumlah keseluruhan bola dalam tu. Ada 6 biji bola merah, ada 6 biji bola hijau. Jadi 6 campur 2, 8. Jumlah keseluruhan adalah 8 biji bola. Jadi 2 daripada 8. 2 daripada 8 kecilkan jadi 1 per 4. So jawapan dia adalah A. Okey, kita ke soalan 14. Okey, Raja 6 menunjukkan 5 titik pada sata chartes. Antara titik A, B, C dan D, yang manakah imej bagi titik K bawah translasi? Okey, negatif 4, 2. Okey, kita lihat kat mana kedudukan titik K. Okey, ini titik K. Okey, jadi negatif 4. Negatif 4 adalah bermakna titik K tu bergerak 4 unit ke kiri dari pada paksi X. Okey, jadi kita kira 1, 2, 3, 4. Okey, arah ke kiri. 2, penggerakan titik K. Okey, merujuk kepada paksi Y. Dia naik 2 unit ke atas. 1, 2. Dia adalah titik C. Okey, soalan 15. Okey, dalam Raja 7, O ialah pusat bulatan. POR ialah diameter bulatan dan STU ialah garis lurus. Okey, cari nilai X. Okey, untuk mencari nilai X, okey, daripada nilai diberikan dalam gambar raja adalah 70. Okey, 70 dia sama dengan sudut 70 dekat sini. Ni sudut ni. Okey, sebab dia sudut bertentangan, sudut penderaman yang bertentangan.
adalah sama 70. Okey. Kemudian X ni merangkumi keseluruhan ya, termasuk 70 campur dengan sebahagian lagi sudut ni yang kita kena cari juga. Sebelah lagi tu, okey, kita fokus kepada bentuk segitiga bentuk segitiga PQR. Okey, pada segitiga pada sebuah garis pada satu bulatan adalah segitiga bersudut tegak. Jadi sudut 90 ni dekat Q. Okey, untuk cari nilai X 180. Okey, tolak 90 tolak 25. Okey, kiraan nanti dapat 65. Ni sebahagian ni, maksudnya kita cikgu ambil P. Jadi sebahagian ni kita lah cikgu ambil nilai A lah. Kita jadikan dia jadi A. Okey, jadi untuk cari X, maknanya sudut A tadi kita tambah dengan sudut 70. Jadi 65 tambah 70, 135. Okey, seterusnya soalan 16. JK ialah garis lurus. Cari kecerunan garis JK. Okey, kalau kita dapati garis lurus ini memintas pada paksi Y pada 6 dan paksi X pada -2. Jadi untuk cari kecerunan guna formula pintasan Jadi kecerunan negatif pintasan Y bahagi pintasan X. Negatif ni memang tanda negatif memang ada. Okey, pintasan Y adalah 6 bahagi -2. Okey, 6 bahagi -2 adalah 3. Negatif bertemu negatif positif. Jawapannya adalah 3. Okey, soalan 17. Diberi mod ialah 2 markah. Cari nilai minimum bagi Y. Okey, mod adalah apa maksudnya? Merujuk kepada kekerapan yang paling tinggi. Okey, kalau kita lihat pada senarai kekerapan ni, okey, nilai 16 adalah yang paling besar. Jadi Y ni dia paling tinggi, jadi dia perlu lebih daripada 16. Jadi lebih daripada 16 maknanya 17, 18 dan 19 dan seterusnya lah. Nilai dia paling tinggi, lebih daripada 16. Tapi soalan minta nilai minimum. Jadi nilai minimum, nilai yang terkecil lah, tapi dia lebih daripada 16 adalah 17. Jadi inilah paling minimum bagi Y ni. Jadi jawapan ni adalah B. Okay, soalan 18. Senaraikan semua integer X yang memuaskan kedua-dua ketaksamaan itu. Okay, persamaan pertama ialah 7 tolak X per 2 lebih besar daripada 5 dan 3 kurungan 1 tambah X lebih besar atau sama dengan 6. Okey, kita kena selesaikan satu persatu Okey, cikgu selesaikan. Okey, cikgu selesaikan 7 tolak X per 2 lebih besar dengan 5. Okey, macam mana kita nak selesaikan? Okey, 5 tolak 7 negatif 2. 5 tolak 7 negatif 2. Negatif X per 2 okay, negatif 2 darab negatif 2 adalah negatif 4. Okey. Okey, sekarang ni negatif X lebih besar daripada negatif 4. Okey, sekarang ni X kena positif, kita terbalikkan. So, jadi bermaknakan negatif 4 bahagi dengan negatif 1. Kita pindahkan negatif ni, jadikan dia bahagi 1. So, X lebih kecil atau sama dengan 4. Okey, satu lagi persamaan.
Kembangkan 3 darab 1, 3, 3 darab 3 darab positif X, 3X. Okay, kita dapatkan berapakah kesamaan X itu. Okay, kita dapat X lebih besar atau sama dengan 1. Okey, macam mana kita nak dapatkan jawapan dia? Jawapan ni kita gabungkan. Kita dapat susunkan dia. Okey, nilai lebih kecil di sebelah kiri, nilai lebih besar sebelah kanan. 1 di sebelah kiri, 4 sebelah kanan. Kita pindahkan tanda. Okey, ikut muncung ni kat mana dia menghadap Okey, dia menghadap 1. Okey, apa maksudnya? Okey, kesamaan ini adalah X lebih besar atau sama dengan 1 dan X kurang daripada 4. Apakah nilai X itu? So, X sama dengan 1. Maksudnya tanda ni bermaksud nombor tu pun termasuk juga. 1, 2, 3. 1, 2, 3 saja sebab dia kurang daripada 4. 4 tak termasuk dah. 4 tak termasuk senarai. 1, 2 dan 3. Okey, jawapan dia adalah B. Okey, soalan 19. Dalam pelajaran 10, EFG ialah tangen kepada bulatan berpusat O pada titik P. Cari nilai X. Okey, ni ada kaitan dengan tembereng berselang-seli. Nilai 70 ni. 70 ni dengan ni sama. Okey, dia sama. Okey, sebabkan PQ F adalah segitiga sama kaki. Jadi 70 dekat Q 70, P pun 70. Okey, jadi kita boleh dapat nilai dekat F ni. Nilai ni. Okey, jadi nilai ni adalah 180. Ni sudut dekat F ni Maknanya 180 tolak 70 tolak 70. So dapat 40 kat sini. 40, lepas tu ada gantung garisan kan, dia membahagi dua sudut ni. Jadi dia bahagi sama banyak. Sama besar. Jadi 40 ni kena bahagi dengan 2. Jadi Y dapat 20. Y dapat 20. Okey, soalan yang terakhir. Okey, dalam rajah 11, Q, R dan S terletak pada tanah mengufuk. Okey, TQ ialah sebatang tiang yang mencancang dan QR sama dengan RS. Okey, seutas tali diikat dari T ke S. Okey, hitung sudut dongak T dari R. Okey, apa maksudnya sudut dongak? So, dia ada dua sudut tunduk, sudut dongak. Bila sudut dongak bermakna dia dari R, ni pun R. Okey, kita buat satu garisan. Okey, sudut tunduk T dari R. Dari R didongak kan? Menuju dia dongak ke T. Okay, jadi sudut tu dekat mana? Ada kat T atau R? Dari mana penglihatan dia? Penglihatan tu dia dari R. Jadi sudut dekat R lah. Sudut dekat R. Okey, sekarang ni kita nak kira lah berapa sudut dongak ni. Sudut dia berapa darjah. Okey, jadi kita fokus kita pada bentuk segitiga ni. TRQ. Okey, panjang QR berapa? Panjang QR daripada nilai okey, kita dapatkan sebelum dapat QR kita kena dapatkan panjang QS. Okey, panjang QS kita gunakan hubungan teorem Pythagoras. Okey, guna rujuk kepada segitiga TQS. So maknanya untuk dapat sudut ni untuk dapat panjang ni, panjang QS, maksudnya hasil kuasa 2 ni, 25 kuasa 2 hipotenus tolak dengan satu lagi sisi ni, 7 kuasa 2. Okey, boleh guna kalkulator Okey, kamu kira dalam kalkulator. Okey, 25 kuasa 2 625, 7 kuasa 2 49 tolak. Okey, kemudian nanti kita puncakan. Dapat 576.
Okey, punca 576 adalah 24. Disebabkan R ni titik tengah, jadi kena bagi 2. Jadi dapat 12. Okey, jadi untuk dapat sudut, kira sudut. Okey, fokus pada segitiga TQR pula. Okey, kita boleh tulis. Okey, kita kaitkan apa? Tangent lah. Bertangent. Pertentangan perbersebelahan. Ingat, cikgu ajar. Okey, sohkah tua. Okey, sini O, ini A. So, tangent. Okey, tangent sudut apa? Okey, kita boleh baca sudut ni. Sudut ni adalah sudut TRQ. Sudut TRQ sama dengan, okay, melibatkan sisi apa? TQ per QR. Panjang TQ ialah 7 per 12. 7 per 12 berapa dapat? Okey, bagi. Okey, dapat 0.583. 8333 lah. Okey, bila nak cari sudut, maknanya bila nak cari sudut TRQ, okey, tangent, ini saya tulis tangent kuasa 1. Okey, tekan kalkulator. Okey, dapat jawapan ni, tekan apa? Shift, tekan shift, tekan tangent, tekan sama dengan. Jadi dapat sudut 30.26. Bunda kepada 2 tempat perpuluhan darjah. So, jawapan adalah B. Okey, jadi hari ini selesai perbincangan kita, untuk soalan objektif. Okey, nanti kita jumpa lagi. Kita akan teruskan ke bahagian B dengan C. Jadi cikgu harap sila jawab dulu. Okey, bila kamu dah jawab dulu, perkongsian cikgu untuk bincangkan jawapan lebih baik lagi untuk tingkatkan kefahaman pelajar. Okey, cuba usaha hingga berjaya. Okey, terima kasih kerana dapat bersama cikgu hari ini. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.